Okey, Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi pada kali ini PDPR 3.0. Okey, di mana kita akan sambung apa yang kita dah belajar pada kelas sebelum cuti raya dulu. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan masih terlewat untuk mengucapkan selamat hari raya dan maaf zahir batin. Okey, hari ni cikgu tak tunjukkanlah muka cikgu sebab makin mengembang kan, banyak sangat makan lemang, makan ketupat. Okey, hari ni cikgu akan ajar kamu bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon. Okey, di mana sebelum ni kita dah belajar tentang cara-cara nak cari sudut peluaran, sudut pedalaman kan. Kita tahu apa itu sudut peluaran, sudut pedalaman, cara nak tengok bilangan sisi. Okey, nama-nama poligon, macam mana kita nak lukis poligon, apa itu poligon sekata, apa itu poligon tak sekata, dan juga kita belajar tentang paksi simetri. Okey, hari ini adalah subtopik terakhir pada bab 3 poligon. Kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon dan kita akan menggunakanlah rumus-rumus, formula-formula dan pengetahuan-pengetahuan yang kita dah belajar sebelum ni, dan kita akan cuba selesaikan masalah ataupun soalan ni lah. Okey. Okey, kita tengok contoh satu. Okey, contoh satu ni boleh kamu tengoklah juga dalam buku teks kamu. Okey, contoh satu, Nizam ingin membeli sebuah kolam ikan yang berbentuk poligon sekata. Garis putus-putus dan berajah di sebelah merupakan paksi simetri kolam ikan tersebut. Jadi bermaksud inilah ni, garis putus-putus ni adalah dia punya paksi simetri kan. Kita dah pernah belajar paksi simetri ni adalah kalau maksudnya satu garisan yang kita boleh membahagikan dua objek, jadi dia akan sama kan. Contoh macam segi 4, kalau bahagi 2 dia akan samalah, kiri dan kanan dia akan sama. Okey, sama juga sudah dipotong kat sini, bermaksud poligon yang bentuk atas ni akan sama dengan bentuk bawah. Okey, tengok okey, poligon ni kita potong dulu ni yang paksi simetri ni. Okey, kita bawa ke sini. Okey, kemudian kita lukis balik sama macam ni. Kalau tengok dekat sini, dia kata sekata kan, sini pendek, sini panjang, bermaksud sini akan ada lagi lah kan, akan ada sama panjang. So macam ni lah kalau kamu lukis. So inilah dia punya poligon. So poligon apakah ini? Ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 sisi bermaksud ini oktagon. Okey. Okey, soalan kedua, cari nilai bagi X. Okey, di mana tadi kita ada 8 sisi, betul? So X dekat sini. X dekat sini. Ini apa dia? Sudut peluaran atau sudut pedalaman? Okey, sebab dia ada di dalam, bermaksud dia adalah sudut pedalaman. Okey, sudut pedalaman. Ini adalah poligon sekata. Okey, ingat tak lagi apa rumus untuk mencari sudut pedalaman bagi poligon sekata? Okey, rumus ni ialah n tolak 2 darab 180 bahagi dengan n, di mana n tu adalah bilangan sisi. Okey, bilangan sisi ni adalah 8 sisi. So kita gantikan n sebagai 8. So 8 tolak 2 darab 180 bahagi dengan 8. So akan dapat 135 darjah. Okey, bermaksud setiap satu sudut pedalaman kat sini adalah 135 darjah. So X ni adalah 135 darjah. Okey, tengok contoh yang kedua. Rajah di bawah menunjukkan lakaran tapak permainan PQRS di sebuah taman perumahan yang bakal dibina. Arkitek perlu mengetahui setiap sudut pada lakaran tersebut untuk melukis pelan tapak permainan tersebut. Cari semua sudut pedalaman. Jadi nak semua sudut pedalaman dekat sini. Okey, di mana yang kita tahu
dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Ialah segi 4 kan. Walaupun dia tak sama, kita panggil sisi 4 ataupun segi 4. So hasil tambah sudut pedalaman, kita pakai rumus tadi lah, n tolak 2 darab 180. So 4 tolak 2 sama dengan 2 darab 180 dapat 360. Kita boleh katakan sebagai 2x tambah 4x tambah 6x tambah 60 sama dengan 360 kan, sebab hasil tambah. So kita tambahlah semua ni. So mesti akan dapat 360. Okey, itu adalah idea dia je lah. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, kita tengok dulu yang 2x. Okey, tulis sekalian. 2x tambah 4x tambah 6x tambah 60 sama dengan 360. So kita tambahlah 2 tambah 4 tambah 6 dapat 12x. 12x tambah 60 sama dengan 360. So macam mana ni? Kita nak x saja. So kita biarkan 12x ke depan dan 60 ni sebab dia positif bawa sini, dekat sini, bawa belakang dia akan jadi negatif. So 12x sama dengan 360 tolak 60. So kita kata 12x sama dengan 300 lah kan. Dah tolak dapat 300 darjah. Tapi kita nak x sahaja, 12x. Okey, selalu saya cakap 12x ni sebenarnya ialah dia ada sini kita panggil dot matrix ataupun kali lah sebenarnya kan. 12 kali x sama dengan 300. So nak tahu x sini ada kali ataupun darab. Kalau darab, berlawan dengan dia ialah bahagi. Okey, kita boleh katakan x sama dengan 300 bahagi 12 sama dengan 25 darjah. Jadi kita dah tahu x ni ialah 25 darjah. So berapakah nilai kat sini, kat 2x ni? Okey, oleh itu sudut pedalaman PQR adalah 2x kan. Kita 2x, so 2 kali 25 dapat 50. Okey, yang kedua ialah QPS. So dia ada 4x. So 4x, so 4 darablah dengan 25 darab dapat 100. Dan juga 6x ni adalah PSR. 6 darab x kan. So 6 darab 25 dapat 150. Okey. Sebelum tu cikgu nak bagi tahu kalau siapa yang tidak tahu lagi cara membaca sudut. So PQR. Okey, kita nak tahu sudut Q kat sini. So Q mesti berada tengah. PQR. Kita juga boleh sebut sebagai RQP. Janji Q ni berada tengah. Sama juga macam ni. Kita nak tahu sudut kat sini, so P mesti ada di tengah, sama ada QPS ataupun SPQ. Dia tak kisah, sama saja. Itu cara kita nak sebutan sudut tu lah, namakan sudut tu. Okey, dan terakhir ialah QRS. So ni dah dapat 60 dia dah bagi. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, mudah kan? Kita tengok contoh yang ketiga. Okey. Sudut pedalaman sebuah poligon sekata ialah 12pi kan. Kita katakan ni lah, macam ada satu apa, kita katakan sini ada satu poligon lah. Ada poligon dengan contohnya tu lah kan. Contohlah poligon lah, ada satu poligon. So sudut pedalaman dia ialah 12pi. Sudut peluaran dia ialah 3pi kan. Yang mana kita tahu satu semi bulatan ialah 180. Jadi kita boleh katakan sebagai 12pi tambah 3pi akan bersama 180 kan. Sebab setengah bulatan ialah 180 kan. Sudut pedalaman tambah sudut peluaran dapat 180. Okey, 12pi tambah 3pi akan dapat 15pi. So 15 sama, macam tadi saya kata 15 darab pi. So sini darab, bawa sini akan jadi bahagi. So pi sama dengan 180 bahagi 15. So pi sama dengan 12. So kita tahu 1 pi ni bersamaan 12 darjah. So berapakah sudut pedalaman dan sudut peluaran? Okey, dia bagi sudut pedalaman adalah 12pi. Sudut pedalaman ialah 12pi. So kita adalah 12 darablah dengan pi ni, yang dia dapat ni 12. So 144.
Sama juga kaedah dengan sudut peluaran. Okey, 3P. So 3 darab 12 dapat 36. Okey, bilangan sisi poligon. So berapakah bilangan sisi poligon? Okey, ni tak betul lah ni. Ini saya main lukis ni sebenarnya. Okey, bilangan sisi poligon dia macam mana kita nak cari? Okey, kita pakai hasil tambah sudut peluaran 360. Mesti ingat, ini adalah kita yang dah belajar sebelum ni. Hasil tambah sudut peluaran, tak kisahlah poligon macam mana sekalipun, hasil tambah sudut peluaran dia mesti akan dapat 360. Tak kisah dia berapa sisi pun. Okey, jadi kita dapat sudut peluaran dia ialah 3P ataupun 36. So bilangan sisi kan macam ni kan. So sudut peluaran, katakan sudut peluaran dia ni didarabkan dengan bilangan sisi akan dapat 360. So N sama dengan 360 bahagi sudut peluaran iaitu 36. So 360 bahagi 36 dapat 10. Okey, so jadi 10 sisi lah. Okey, seterusnya tengok pada soalan yang terakhir. Okey, soalan ni agak sedikit menguji minda tapi sedikit sajalah. Kan tak ni susah sangat pun sebenarnya. Okey, contoh 4. Rajah di bawah menunjukkan poligon tak sekata A, B, C, D, E, F, G dan P, A, G, Q. PAGQ ialah garis lurus. Hitung nilai X tambah Y. Okey, dia bagi macam ni. Bila kamu dapat X tambah Y macam ni, kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu cari X dulu, cari Y dulu, ataupun kamu terus cari kedua-duanya sekali. Tengok kepada keadaan. Boleh tak kita cari X dulu ataupun Y dulu? Kalau tak boleh, kita tengok macam mana. Boleh tak kita cari X tambah Y terus? Okey, itu idea dia lah. So, kalau kita tengok dekat sini, apa yang kita boleh buat? Okey, biasalah. Inilah sudut pedalaman. So, rumus sudut pedalaman. Sudut pedalaman ni terus kita dapat tahu. Hasil tambah sudut pedalaman sama dengan N tolak 2 darab 180. Kan? Okey, jadi N dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ada 7 sisi. 7 tolak 2 darab 180 dapat 900 darjah. Maksud X tambah Y tambah 55 tambah sudut kat sini tambah 80 tambah sudut dekat sini tambah sudut dekat sini akan dapat 900 darjah. Okey, kita cari satu-satu. BAG kan, yang kita cari yang lompong ni, yang tak tahu, yang ni tak tahu kan, yang ni tak tahu, ini tak tahu. So kita cari dulu BAG. So BAG cari kat sini. Okey, macam saya kata, satu semi bulatan 180. Sini dah 70. So yang tinggal berapa? So nak tahu yang tinggal 180. So nak 70. Okey, bermaksud yang dekat sini ni akan dapat 110. Okey, AGF sini 60. Jadilah 180 tolak 60. So yang tinggal kat sini 120. Tu yang tulisan. Okey, tak apa. Okey, sudut reflex. Ini sudut reflex lah sebab dia besar. Sudut reflex kan, tapi sini bukan semi bulatan, ini satu bulatan. Satu bulatan berarti 360. Jadi kita tolaklah dengan 94. So dapat 266. Sini 266. Okey, maka kita dapat dah semua sudut kecuali X dan Y. Okey. Hasil tambah, saya ulang lagi, hasil tambah maksud X tambah Y tambah 55 tambah 266 tambah 80 tambah 120 tambah 110 akan dapat 900 kan. Okey, so kita tambah semua ni 25, 26, 80, 110. Yang kita boleh tambah, kita tambah dulu. Dengan X dengan Y kita tak tahu, tak kita biarkan dulu. So yang kita tahu ni tambah dulu dapat 631. Kita boleh katakan X tambah Y tambah 631 sama dengan 900. Okey, disebabkan kita tak boleh nak tahu X dengan Y saja. So tadi saya kata kita betul cari X tambah Y. So X tambah Y tambah 631 sama dengan 900.
So inilah tambah. Buat ke sini akan jadi tolak. So X tambah Y sama dengan 900. Tolak 631. So X tambah Y sama dengan 269. Kita tak perlu cari X dulu atau Y dulu. Sebab kalau kita cari pun kita susah nak dapat. Sebab dia tak ada hint lain. Melainkan kalau dia bagi sebelah ni lah, sudut keluaran kat sini ke kan, mungkin kita boleh cari. Terus dapat X tambah Y sama dengan 269. Okey, boleh ya. Okey, ni dah agak susah sikit, tapi kamu kena, kalau kamu dah biasa buat, insyaAllah kamu boleh buat lah, kamu boleh faham. Okey, akhir kata. Okey, cikgu dah masukkan latihan di dalam workbook di live worksheet kan, yang kamu dah cuba buat itu. Okey, sila jawab sebelum pukul 3 petang ini. Sebab cikgu nak buat laporan siapa yang buat dan siapa yang tak buat. Okey, motivasi untuk hari ni. Okey, berita buruk mengenai masa ialah ianya akan terus berlalu. Berita baiknya ialah kamu yang menentukan arahnya. Fikir-fikirkanlah. Okey, terima kasih. Dan siapa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum.